Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang para hadirin sekalian. Jadi insyaAllah sebelum kita mulakan taklimat cabaran KRS 2021, jadi saya memohon kerjasama semua sahabat-sahabat, semua pegawai-pegawai, rakan-rakan, kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, tersedekahkan kepada syuhada yang telah pun meninggal dunia disebabkan oleh bencana COVID-19. Kita juga sedekahkan Al-Fatihah ni kepada semua yang sedang menghidapi kesusahan kerana COVID-19. Dan kita Al-Fatihah kita sedekahkan juga kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, ibu bapa kita yang telah pun meninggalkan kita. Dan insyaAllah kita Al-Fatihah ni juga kepada semua para frontliners, kepada semua orang sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang mempertahankan negara. Dan insyaAllah kita juga sedekahkan Al-Fatihah kepada murid-murid kita, anak-anak kita yang bertengkulumus dengan PDPR di sekolah. Jadi kita mulakan dengan kita punya cabaran dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang saya hormati Tuan Hashimah Yusof, penolong pegawai pendidikan KRS daerah Kubang Pasu, yang berusaha semua timbalan komandan sekolah daerah Kubang Pasu, yang berbahagia Meja KRS Syukari bin Adnan, PT TKRS Kubang Pasu, merangkap juga kepada timbalan komandan SK Banai, yang dihormati rakan-rakan Sekretariat KRS Kubang Pasu dan yang saya sanjungi lagi kasihi semua guru penasihat sekolah-sekolah di sekitar Kubang Pasu. Baik, terima kasih kerana sudi sudi masuk ke dalam taklimat kita, dan insyaAllah kita akan cuba buat taklimat yang seringkas, yang sepadat kerana kita menghargai masa-masa tuan-tuan yang bagi ni. Baik tuan-tuan. Jadi petang ni objektif kita hanyalah satu, iaitu kita ingin pihak Sekretariat Kubang Pasu ingin menerangkan, iaitu memberikan taklimat secara terperinci, iaitu mengenai cabaran KRS 2021 yang telah pun dijalankan di wilayah persekutuan. Untuk tuan-tuan semua, cabaran KRS ni, tuan rumahnya merupakan negeri wilayah persekutuan. Jadi, kita ambil modul ni daripada wilayah persekutuan dan kita adaptasikan mengikut peringkat negeri dan daerah. Jadi modul-modul yang kita dapat ni adalah merupakan modul-modul yang telah pun dilaksanakan, yang telah pun dijalankan oleh pihak wilayah persekutuan. Jadi cabarannya adalah cabaran peringkat negeri sebenarnya, dan juga merangkap peringkat kebangsaan. Baik tuan-tuan, pada petang ni saya harap tuan-tuan dapat menyediakan pen dan kertas ataupun apa-apa saja bahan untuk tuan-tuan tulis, kerana kita akan memberi pada tuan-tuan secara detail tentang pertandingan ini, dan kita juga akan cuba memberikan tips ataupun satu nasihat ataupun kita bagi satu jalan kerja untuk bagaimana tuan-tuan untuk memberitahu pada adik tuan-tuan untuk membuatkan video yang terbaik. Sebab macam kita kata ini merupakan pertandingan, jadi kita tak akan ambil kompromi. Okey, jadi kita sebagai Sekretariat Kubang Pasu, kita tak akan mengambil kompromi ataupun kita tak akan ambil mudah tentang pertandingan. Kita akan sehabis baik, kita akan cuba bagi yang terbaik untuk budak-budak kita, dan budak-budak kita akan bagi yang terbaik untuk peringkat negeri, dan mudah-mudahan kita punya kadet semua akan masuk ke peringkat kebangsaan dan mendapat seeding, mendapat tempat ataupun johan. Jadi untuk tuan-tuan, kita punya cabaran kita ataupun seperti tahun 2019, kebanyakan kita punya kadet-kadet kita daripada daerah Kubang Pasu tidak menghampakan. Daripada 2019, iaitu cabaran Kempro kalau tuan-tuan ingat,
kita mesti ada kedudukan untuk daerah Kubang Pasu. Sama juga baru ni cabaran KRS Cyber. Ada juga kawan-kawan kita ataupun kadek-kadek kita yang berjaya di peringkat kebangsaan. Jadi sama juga untuk cabaran KRS 2021 ni, kita berharap Kubang Pasu mendominasi bukan saja di peringkat negeri tetapi di peringkat kebangsaan. Itu harapan kami dan harapan Sekretariat Kubang Pasu. Jadi pada petang ini, inilah matlamat kita. Kita nak bagi satu cakna, bagi satu benda, kita nak bagi detail tentang pertandingan ini supaya tuan-tuan boleh maklumkan kepada kadek-kadek tuan-tuan di rumah yang berada di rumah bersama waris mereka, supaya mereka dapat hasilkan satu video ataupun satu tunjuk cara yang terbaik, bukan untuk peringkat daerah tetapi peringkat kebangsaan. Target kita adalah untuk peringkat kebangsaan, bukan takat negeri saja. Jadi tuan-tuan, kita ambil serius pasal benda ni sebab ini merupakan pertandingan. Itu lagi saya nak kata. Okey, baik. Seterusnya, sebentar lagi kita akan ada beberapa sesi. Okey, yang pertamanya sekejap lagi kita akan beri sesi ni, saya akan serahkan saya punya mic saya ataupun saya serahkan kepada saya punya pegawai, kita punya pegawai teknikal kita, iaitu Tuan Nur Raziah, dan kemudiannya kita akan bagi kepada Tuan Siti Solehah. Mereka merupakan pegawai teknikal untuk TKRS dan KRS daerah Kubang Pasu. Mereka akan menjelaskan secara terperinci mengenai pertandingan-pertandingan yang akan dijalankan, dan kemudiannya tuan-tuan pada masa mereka memberi taklimat tu, diminta tuan-tuan tutup mic. Okey, dan saya akan selepas habis mereka memberikan taklimat, kita akan adakan satu sesi Q&A. Jadi tuan-tuan, jadi kita elakkan interrupt. Kita tak nak interrupt semasa mereka memberikan taklimat kerana dia akan merugikan masa kita semualah. Macam biasalah, kalau boleh kita nak habis secara cepat kan, tapi kalau boleh tu kita buat ada sesi Q&A, di situ kita dapat penerangan yang lebih detail. Kalau kita interrupt lagi, takut kita tak dapat, mesti tak sampai. Okey tuan-tuan. Baik, seterusnya lepas tu dah habis kita punya Q&A. Okey, mungkin ada hal-hal lain dan akan saya serahkan kepada Tuan Hashimah Yusof, dia ada pegawai pendidikan daerah Kubang Pasu, untuk memberikan mungkin sedikit amanat ataupun ucapan penutup lah. Baik tuan-tuan, di sini saya nak memberitahu tuan-tuan, okey, pertandingan ni, okey, walaupun kita buat peringkat negeri, minta maaf, walaupun kita buat peringkat daerah, kita dapat, kadang-kadang tuan-tuan akan dapat, okey, sijil untuk penyertaan peringkat negeri. Maksud saya apa dia? Maksud dia, jika kadek-kadek tuan-tuan masuk dalam pertandingan ni, kadek tuan-tuan memang automatik akan mendapat penyertaan peringkat negeri. So mana kata markah lebih untuk dia. Dan kami juga telah berbincang, Sekretariat Kubang Pasu telah berbincang dengan Puan Hashimah, dengan PPD, kami minta kepada mereka untuk kita bagi juga sijil penyertaan peringkat daerah. Jadi mana kata anak murid tuan-tuan, kadek-kadek tuan-tuan akan dapat 2 sijil penghargaan. Yang pertamanya penyertaan daripada daerah dan penyertaan daripada negeri. So 2 in 1. Okey, satu lagi juga pencapaian. Jika kadek-kadek tuan-tuan dapat mencapai peringkat negeri mungkin nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okey, daerah juga akan memberi sijil pencapaian. Okey, tapi sijil pencapaian yang akan diberi peringkat daerah lebih lumayan, iaitu pasal apa? Sebab kita mengkategorikan yang pertamanya mengikut tingkatan dan darjah. Yang akan masuk ni untuk pengetahuan tuan-tuan adalah pelajar-pelajar sekolah rendah tingkat darjah 3, 4, 5, untuk sekolah menengah 1 hingga 5. Jadi untuk kita pastikan kadek-kadek tuan-tuan tu ada peluang untuk mendapat pencapaian, jadi kita buat mengikut tingkatan dan darjah. Okey, pencapaian macam PJSK 1 hingga 5. Jadi kita akan tengok nanti dekat data NEPA, dekat data yang kita dapat nanti, kita akan tengok senaraikan mengikut umur mereka. NEPA, tahap NEPA. Darjah berapa, tingkatan berapa. Kalau tuan-tuan mungkin contohlah kan, mungkin tuan-tuan dapat masa tu tak apa, alhamdulillah lah kan. Jadi yang mana mungkin kadang-kadang tuan-tuan tu mungkin nombor 2 di negeri, mungkin dia nombor 1 di daerah. Sebab kita mengikut tingkatan dan mengikut darjah. Jadi saya amatlah menggalakkan, terima kasih Dr. Hashimah kerana memberi ruang kepada kita untuk dapatkan satu peluang keemasan ni. Mana kata PAJSK, markah PAJSK kadek tuan-tuan tinggilah sebab dia ada pencapaian di peringkat negeri dan dia ada juga pencapaian di peringkat daerah.
Mungkin dia tidak bernasib baik di peringkat negeri, tapi mungkin di daerah mungkin dia dapat nombor 5. Untuk contohnya, mungkin contohnya tempat kelima, darjah 3 untuk pertandingan membina kemah. Jadi kelebihan lah. Jadi saya berharap lah dengan adanya satu peluang ni, saya berharap tuan-tuan boleh memujuk, tuan-tuan boleh nak kata menyuruh pun boleh jugalah kan. Atau nak kata memaksa tak boleh juga. Tuan-tuan boleh memujuk, memotivasikan kadang-kadang tuan-tuan yang berada di rumah dengan waris-waris mereka supaya dapat sediakan satu video yang tepat yang dikedaki oleh pihak kebangsaan. Itu saja. Okey tuan-tuan ya. Baik. Jadi di situ di sini juga saya akan memberitahu tentang dia punya pelaksanaan aktiviti. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, macam saya sebut tadi, pertandingan ini terbuka kepada semua kadet remaja sekolah. Semua kadet di KRS semua kadet yang mendaftar. Maksud dia di sekolah tu lah. Okey, baik. Yang keduanya, okey, ia terbuka kepada darjah 3 sehingga darjah 6 untuk sekolah rendah dan tingkatan 1 hingga tingkatan 5 untuk sekolah menengah. Okey, baik tuan-tuan. Okey, nanti tuan-tuan, tuan-tuan macam biasalah seperti mana pertandingan yang lain, tuan-tuan akan diminta untuk menyediakan satu video. Video tu, kadet-kadet tuan-tuan ataupun tuan-tuan ataupun cikgu-cikgu ataupun pihak sekolah akan create YouTube. Maksud dia akan buat satu video YouTube, okey, yang unlisted. Maksud unlisted tu maksud dia adalah ia tidak akan diketahui umum. Maksud dia umum tak akan lebih tengok. Cuma yang boleh tengok hanyalah yang di-share saja. So mana tuan-tuan jangan risau takut nanti mungkin masuk YouTube mungkin akan share ke seluruh Malaysia. Tak. Maksud dia unlisted ni maksud dia tuan-tuan dia pihak umum tak boleh tengok video tuan-tuan. Hanya yang tertentu saja yang boleh tengok. Iaitu sekretariat dan sekretariat negeri, sekretariat daerah itu saja yang boleh tengok. Yang dibenarkan tengok, yang lain tak boleh tengok. Okey, bagaimana nak buat YouTube tu tuan-tuan? Nanti kita akan, kalau tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan boleh rujuk kepada YouTube ataupun nanti kita akan bagi link atau kita akan bagi satu panduan bagaimana nak buat YouTube tu di dalam grup guru penasihat. Saya berharap tuan-tuan semua ada dalam guru penasihat kerana dalam tu pihak sekretariat akan memberikan maklumat ataupun info semasa. Okey, maaf tuan ada panggilan. Okey, baik. Satu lagi tuan-tuan, kita punya tarikh tutup kita bila? Okey, tarikh tutup kita banyak masa tuan-tuan sebab kita ada banyak masa lebih kurang dalam sebulan lebih macam itu. Kita tarikh tutup penyertaan ataupun penyerahan peringkat daerah iaitu 14 hari bulan September. 14 hari bulan 9 iaitu pada hari Selasa tak salah saya. Pada hari cuti. Cuti dekat masa tu minggu cuti. Jadi 14 hari bulan 9, tuan-tuan dikehendaki memasukkan video-video tuan-tuan tu ke dalam YouTube yang telah di-unlistedkan tu. Unlisted YouTube channel, unlisted YouTube video. Nanti kita akan bagi panduan. Okey, baik tuan-tuan. Benda-benda yang penting yang sahabat. Yang lain yang terperinci saya akan serahkan kepada pegawai teknikal saya. Okey, baik tuan-tuan. Satu lagi juga saya nak umumkan lah pertandingan yang akan dijalankan. Okey, dia ada lebih kurang dalam ada 11 pertandingan yang dijalankan, yang dipertandingkan iaitu untuk TKRS kita ada yang pertamanya iaitu pertandingan mendirikan kemah. Yang kedua, masakan rimba. Ketiga, syarahan. Keempat, pencegasan diri. Dan yang kelima, hafazan. Okey, baik. Apa perbezaan pula dengan TKRS? Dengan KRS? Okey, TKRS ada 5, KRS ada 6. Okey, KRS ada 6. Okey, sama juga macam TKRS, ada 5 tadi iaitu mendirikan kemah, masakan rimba, syarahan, pencegasan diri, hafazan. Cuma KRS kita ada tambah iaitu satu kategori iaitu pertandingan membina gadget. Itu saja perbezaan dia. Okey, tuan-tuan. Baik, itu adalah pertandingan-pertandingan yang akan dipertandingkan dalam cabaran KRS. Baik tuan-tuan, kita tak ambil masa yang lama. Jadi seterusnya kita akan dengar taklimat daripada Tuan Nur Raziah iaitu pegawai teknikal TKRS Daerah Kubang Pasu. Beliau akan menyampaikan secara detail mengenai
pertandingan, syarat-syarat pertandingan dan markah-markah yang akan diberikan. Dan kita akan juga bagi teknik-teknik ataupun nasihat-nasihat ataupun how to do. Macam mana nak buat benda ni, kita akan cuba bagi. Okey, jadi tuan-tuan, saya berharap tuan-tuan boleh bersiap sedia dengan pensel atau kertas bersama-sama tuan-tuan untuk tuliskan. Baik, nanti dah habis tuan-tuan, Tuan Norazia, kita akan serahkan kepada Tuan Solehah, Siti Solehah. Kemudian kita akan adakan Q&A. Okey, pada masa sekarang ni saya harap tuan-tuan boleh take note dulu apa yang tuan-tuan nak tanya. Nanti pada habis taklimat kita akan masuk di Q&A. Kita akan perincikan satu persatu. Mudah-mudahan akhir taklimat ni tuan-tuan semua dapat satu penjelasan yang jelas. Okey, boleh yang tu. Baik. Okey, so sekarang saya serahkan kepada Tuan Norazia, okey, pegawai teknikal TKRS untuk memberi taklimat mengenai pertandingan peringkat sekolah rendah TKRS. Dipersilakan tuan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya pegawai teknikal TKRS, Norazia binti Said daripada SKI Hitam. Okey, kita go through lah nah. Kita terus ke kertas kerja. Saya akan tunjuk dekat slide. Okey, semua nampak? Boleh nampak kan? Okey, nampak. Okey. Kita mulakan dengan acara bagi tunas kadet remaja sekolah TKRS. Okey, kalau kita boleh tengok situ, peserta dikehendaki melaksanakan hanya satu daripada acara berikut. Walaupun ada 5 kategori, tapi seorang kadet boleh masuk satu sahaja, satu acara sahaja. Okey, acara yang pertama ialah pertandingan mendirikan kemah untuk TKRS. Okey, ahli TKRS dikehendaki memaparkan video cara-cara untuk mendirikan kemah dengan sempurna. Penggunaan kemah segera tidak dibenarkan. Kemah segera tak boleh lah. Okey, peserta memaparkan video cara membuka dan menyimpan semula kemah tersebut sehingga selesai. Kemah yang boleh digunakan ialah 2-man tent, 4-man tent dan 6-man tent. Okey, kalau nak selamat tu better kita guna yang 2-man atau 4-man lah. Okey, peserta boleh dibantu oleh seorang ahli keluarga ketika proses menaikkan kubah kemah tersebut. Masa dia buka, dia lipat tu seorang, tapi masa dia kadet TKRS nak menaikkan kemah tu, hanya seorang ahli keluarga boleh bantu. Lepas tu bila dah naik kemah, tak boleh dah bantu. Masa menaikkan kemah sahaja. Okey, video ni boleh boleh disunting, boleh diedit. Okey, peserta dikehendaki masa buat video tu, buat aktiviti menaikkan mendirikan kemah tu, peserta dikehendaki memakai t-shirt TKRS ataupun memakai uniform lengkap. Dua-dua boleh pakai. T-shirt dan uniform lengkap. Pilih salah satu. Okey, durasi video tidak melebihi 4 minit termasuk intro, termasuk pengenalan untuk video tu. Okey, boleh faham nah? Okey, kita pergi ke acara yang kedua iaitu pertandingan masakan rimba untuk TKRS. Ahli TKRS dikehendaki memaparkan video cara-cara menyediakan makanan yang tidak menggunakan api. Contoh sandwich, menyediakan sandwich. Masakan rimba tak gunakan api. Okey, selain pada sandwich apa? Kalau sini kita boleh buat kerabu, kita boleh buat kerabu ada banyak jenis kan? Masakan rimba tanpa menggunakan api, kerabu, lepas tu yang saya tahu kerabu ni banyak, kerabu pelam, kerabu tauge, okey, bayam Brazil ke semua. Ikutlah. Tapi jangan tak boleh gunakan api. Okey. Rakaman video hendaklah disertakan dengan penerangan yang lengkap sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan.
Video boleh disunting atau diedit. Peserta dikehendaki memakai uniform lengkap TKRS atau pakaian t-shirt. Okey, pakaian sama. Durasi dia tidak melebihi 4 minit termasuk intro. Okey, acara yang ketiga, pertandingan syarahan TKRS. Ahli TKRS dikehendaki memaparkan video syarahan bertema pandemik COVID-19. Okey, ini tajuk dia. Karya mestilah asli. Tak boleh kena karang sendirilah. Okey, rakaman video syarahan hendaklah secara berterusan dan tidak boleh disunting. Namun kesan grafik dibenarkan. Durasi video tidak melebihi 3 minit. Peserta dikehendaki memakai uniform TKRS atau pakaian t-shirt TKRS sepanjang paparan video. Okey, syarahan tadi mendirikan kemah dan masakkan rimba boleh edit. Kat syarahan ni video tidak boleh diedit dan masa dia 3 minit sahaja. Okey, kita pergi ke acara yang keempat. Pertandingan kecergasan diri. Okey, pertandingan ini dilakukan secara individu. Durasi video tidak melebihi 3.5 minit termasuk intro. Setiap individu diwajibkan melakukan semua pergerakan menurut turutan seperti berikut. Kamu okey, tengok nah. Marching, high knee, squat jump, jumping jack, skip, jump lunge, push up dan burpee. Okey, sorry. Okey, ke 8 aktiviti ni hanya seorang lakukan dan berturut-turut mengikut urutan. Pelakuan aktiviti pergerakan adalah dalam satu rakaman. Video sahaja dan berterusan pada waktu rakaman. Okey. Pelakuan gerakan mengikut turutan seperti yang telah disenaraikan. Rakaman video tidak boleh dipotong atau disunting, namun kesan khas grafik dibenarkan. Okey, kita boleh buat muzik, caption dan sebagainya. Peserta diwajibkan memakai pakaian t-shirt TKRS. Peserta yang tidak memakai t-shirt TKRS, penyertaan video akan dibatalkan dan tidak akan dinilai. Okey, peserta boleh menggunakan satu atau lebih lagu dalam video pergerakan kecergasan ini. Okey, penilaian video ini adalah merangkumi penghasilan gerakan yang disenaraikan, kreativiti gerakan, pemilihan lagu yang sesuai serta kreativiti penghasilan video. Penalti akan dikenakan jika tidak mengikut turutan. Okey, acara yang kelima dan yang terakhir untuk TKRS ialah acara pertandingan hafazan. Ahli TKRS dikehendaki memaparkan video hafazan 10 surah ayat lazim. Ayat lazim tu 10 surah, tidak termasuk surah Al-Fatihah. Okey, Al-Fatihah tu pilihlah yang mana-mana surah juzuk amma, 10 surah. Okey, rakaman video hafazan hendaklah secara berterusan dan tidak boleh disunting atau diedit, namun kesan khas grafik dibenarkan. Peserta dikehendaki memakai penutup mata. Ketika rakaman dilakukan, durasi video tidak melebihi 6 minit termasuk intro. Hafazan hendaklah dibaca dengan tajwid yang betul. Peserta dikehendaki memakai uniform lengkap TKRS ataupun pakaian t-shirt TKRS sepanjang rakaman video. Okey, yang tu saya bagi secara latar. Okey, sekarang saya nak tunjuk cara. Okey. Okey, itu adalah 5 kategori yang dipertandingkan untuk TKRS. Okey, sekarang saya akan go through kepada perincian pertandingan cabaran dia. Kita tengok dulu
kat pertandingan kemah. Solihah boleh sana, saya try. Kan saya nak buat. Nak pasang slide ya. Nak perincikan apa yang okey, Solihah tolong pasang slide yang tu. Okey, tak apa. Boleh. Okey, tengok aspek penilaian. Aspek penilaian pertandingan mendirikan kemah KRS dan TKRS sama. Okey, tengok dia tengok item marker. Okey, paparan keseluruhan proses. Langkah pasang kemah 40 markah. Okey, kita perkenalkan alatan. Contoh dia, okey, kita tunjuk, okey, ni kemah. Okey, lepas tu dalam cara alatan dia kena ada rod. Ada rod 2 set, lepas tu ada pancang, ada tali, lepas tu ada fly sheet, ground sheet semua. Okey, tengoklah susunan peralatan 5 markah. Langkah pemasangan. Langkah pemasangan tu cara bentang, ground sheet, lepas tu sambung tulang, dirikan binaan kemah, pasang fly sheet, lepas tu ikut tertib. Tertib pun 5 markah. Okey, langkah tutup kemah 20 markah. Cara lipatan ground sheet, lepas tu fly sheet, kekemasan 5 markah dan tertib 5 markah. Okey, penerangan dan tulisan sama ada lisan ataupun tulisan, isi kandungan penerangan. Dia pun ada markah 15 markah. Kualiti video 15 markah. Video, audio, grafik, muzik, latar atau kreativiti. Uniform separuh atau penuh tetap 5 markah. Pilih nak pakai full uniform ataupun kalau tak ada tu t-shirt separuh penuh. Okey. Penalty, durasi tengok. Dia durasi dia 4 minit, 0 hingga 10 saat, tolak 1 minit. Tengok durasi, penalty durasi dia. Okey, faham kot no? Okey, kita pergi pada masakan rimba, TKRS. Okey, paparan keseluruhan proses. Makna kata video tu kita kena ambil keseluruhan proses menyediakan bahan makanan rimba, masakan rimba. Perkenalkan bahan 10 markah, langkah penyediaan 30 markah, kebersihan dan sanitasi. Kebersihan dan sanitasi ni kebersihan tempat, kebersihan bahan-bahan penyediaan. Lepas tu sanitasi ni kebersihan tukang masak tu. Dia nak buat apa? Sebelum masak dia nak kena buat apa? Okey. Penerangan, okey, keadaan tukang masak tu dia tak perlulah dia memang dia pakai t-shirt atau uniform full kan. Tapi selalunya sanitasi ni dia basuh tangan dengan sabun je, dia tak payahlah nak sanitize apa semua sebab kita nak pegang makanan. Okey, penerangan secara lisan ataupun tulisan. Isi kandungan penerangan, persembahan produk makanan yang kita hasilkan tu, hiasannya 5 markah, kreativiti 10 markah. Hiasan ni saya nak tekankan, hiasan untuk masakan rimba kalau boleh kita buat bagi masakan tu menunjukkan masakan rimba yang boleh, masakan betul-betul masakan rimba. Contohnya kita lapik makanan tu dengan daun pisang, elokkan kita lapik dengan daun-daun yang beracun lah, atau yang tak boleh, yang tak sesuai. Okey, lepas tu kalau nak buat hiasan tu, hiasan macam contoh cili, kita selalu buat bunga kan, tembikai ke apa ke, masa nak buat hiasan, nak ukir ke, nak potong cili, nak buat bunga tu, seboleh-bolehnya kita record juga video. Kita ambil juga video cara penyediaan hiasan tu.
Kita nak tunjuk bukti kata kita yang buat. Okey. Lepas tu okey, hiasan, kreativiti, quality video sama 10 markah, uniform uniform sama, durasi 4 minit. Okey. Seterusnya kita pergi ke ni KRS. Okey, syarahan. Syarahan TKRS, okey, isi dan bahasa. Pendahuluan 5 minit. 5 minit, 5 markah, sorry. 5 markah. Okey, idea. Okey. Pendahuluan ni contohnya biasalah kita memperkenalkan diri, lepas tu dari mana, lepas tu tajuk syarahan, tu pendahuluan. Okey, idea 1 dia ada 3 idea. Idea yang pertama kena ada isi, kena ada contoh dan penerangan. Seterusnya P pula idea 2, ada isi, contoh, penerangan. Seterusnya yang idea ketiga pun macam tu juga. Last sekali penutup. Ada semua tu, insya-Allah markah penuh. Okey. Kelancaran, diambil kira juga nah, kelancaran, sebutan yang jelas, intonasi yang betul. Sebutan yang jelas 10 markah, intonasi yang betul 10 markah. Kira intonasi yang sesuai lah masa syarahan tu. Okey, gaya 15 markah. Quality video, tengok audio dia, video, creativity. Okey, uniform macam biasa 15 markah. Durasi dia 3 minit. Yang syarahan ni tak boleh edit lah. Dia kena berterusan. Okey. Seterusnya kita ke kecergasan diri. Okey, kecergasan diri, pergerakan senaman. Okey. Pergerakan ni ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, pergerakan ni semua, setiap pergerakan ada 5 markah. Okey. Marching, high knee, okey, squat jump. Dia buat secara berturutan sampai last kali berpi, sorry. Okey, kemantapan, kelincahan semasa melakukan aktiviti tu. Kalau dia lincah, kreativiti, keseluruhan pergerakan, dia akan dapat 20 markah. Quality video, video dia jelas, muzik latar dia pun sesuai dengan aktiviti yang dia lakukan. Okey, dapatlah 20 markah. Okey, penerangan lisan atau tulisan. Dua-dua boleh guna. Kesesuaian muzik, muzik yang sesuai. Okey, durasi dia 3 minit setengah. Penalty tidak, kalau ada tak ikut turutan gerakan tu, akan ada penalty dan potong 5 markah. Okey. Last kali, pertandingan hafazan TKRS. Yang pertama suara. Suara 40 markah, lagu 15 markah, tajwid, makhraj sebutan huruf, contoh huruf qaf, huruf qa, huruf sin, sin, sa. Kalau huruf sa di hujung lidah, makhraj huruf sebutan dia. Okey, quality video sama, uniform pun sama, separuh ataupun penuh. Durasi dia 6 minit. Untuk pengetahuan tuan-tuan, hafazan dan syarahan ni dia tak boleh edit lah. Dia kena berterusan. Yang lain, perkemahan, masakan dan kecergasan kita boleh edit. Betul tak? Kalau saya lah hafazan. Betul kan? Satu dia hafazan TPRS tidak termasuk Al-Fatihah. Ya. Surah lazim. Terima kasih. Okey, hafazan TKRS ni dia kena hafal 10 surah daripada juzuk amma, tidak termasuk surah Al-Fatihah. Al-Fatihah semua tahu kot. Hak tu bonus. Okey, kita ambil daripada surah An-Nas sampai ke ni lah, Wadduha sampai ke surah An-Nas. Senang je kot. Senang lah bagi kita, budak-budak boleh lah, insya-Allah. Okey, itu saja untuk pembentangan cabaran TKRS. Saya persilakan
Tuan Solehah untuk membentangkan cabaran untuk KRS. Dipersilakan. Okey, terima kasih Tuan Nazia. Kita sambung dengan slide yang sama, cuma kita pergi ke bahagian KRS, iaitu untuk acara pertama, pertandingan mendirikan kemah. Okey. Okey, sama Boleh. juga setiap, okey boleh nampak. Okey. Setiap pelajar hanya dibenarkan menyertai satu sahaja acara. Pilih satu sahaja acara, iaitu acara pertama pertandingan mendirikan kemah. Pertandingan mendirikan kemah ni beza dia dengan TKRS. TKRS tadi dia boleh ada pembantu. Tapi untuk KRS dia tak boleh ada pembantu dari mendirikan kemah sehinggalah menyimpan semula kemah. Okey. Pakaian dia pula sama ada pakaian t-shirt KRS ataupun uniform lengkap. Masa selama 4 minit. Video boleh disunting dan boleh diedit. Okey, itu beza dia dengan TKRS tadi. KRS dia tak boleh ada pembantu. Dia mendirikan kemah dan menyimpan kemah seorang-seorang dia sahaja. Okey, untuk acara yang kedua pula, pertandingan masakan rimba KRS. Dia beza dengan TKRS tadi. Beza dia adalah dia perlu memasak nasi dan ayam pansuh. Itu adalah menu wajib. Dia tak boleh masak yang lain. Dia kena masak nasi dan ayam pansuh. Tapi dia boleh pilih nak masak di dalam, dia bagi situ contoh di dalam buluh atau mistin. Maksudnya kalau cikgu-cikgu nak gunakan masak nasi di dalam buluh pun boleh. Kan? Atau cikgu ada cara lain. Tapi ayam pansuh biasanya orang Sarawak masak di dalam buluh. Kan? Okey. Tapi dia bagi contoh di situ. Maksudnya kalau nasi tidak dimasak di dalam mistin boleh diterima. Kan? Maksudnya kita nak masak dia di dalam buluh. Okey, video hendaklah disertakan dengan penerangan lengkap sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan. Video video ni boleh disunting. Maksudnya dalam proses memasak tu cikgu boleh cut dia kan, cut dan rakam. Boleh disunting. Kemudian bawah sikit Tuan Zia. Okey, peserta peserta dikehendaki memakai uniform lengkap KRS atau pakaian t-shirt sepanjang paparan video. Durasi video adalah 5 minit. Okey, sebelum masuk tu cadangan saya, kalau boleh sebelum masuk tu semasa intro, dia ada markah pakaian. Jadi cikgu tunjuklah dari atas sampai ke bawah kan. Untuk nak memperlihatkan pakaian pelajar tu, sebab tu semua markah. Lepas tu barulah budak boleh mula. Tu maksudnya intro. Kalau dia nak perkenalkan diri pun boleh dan tunjuk dia punya pakaian untuk pemberian markah. Okey. Untuk acara ketiga pula, pertandingan syarahan KRS sama dengan TKRS tadi, iaitu bertemakan pandemik COVID-19. Okey, plagiat tidak dibenarkan. Kalau kita biasa dulu ada satu rakaman untuk kenaikan pangkat ke, ada dah tajuk ni pandemik COVID-19. Jadi tak boleh guna rakaman tu. Tuan-tuan kena rakam yang baru dah hantar. Kalau tidak disebut plagiat. Okey. Rakaman adalah secara berterusan sepanjang 3 minit. Okey, termasuk intro. Peserta perlu memakai pakaian lengkap KRS ataupun pakaian t-shirt KRS sepanjang paparan. Okey, seterusnya. Untuk acara 4, pertandingan kecergasan diri. Okey, dia beza dengan TKRS itu ada dua perbezaan dia, iaitu dalam KRS dia ada tambahan mountain climber dan bicycle sit up. Tapi kalau untuk semua ni dia ada dari A sampai J. Okey. Ada 10 lakuan yang perlu dilakukan. Itu marching 2x8 repetition ataupun lakuan. Ulangan 2x8 ulangan. Maksud 2x8 ni 2 set kali 8. 8 kali 2 16. Marching 16 tukar pula ke B iaitu high knee. 2x8 ulangan.
Okey, tukar pula ke C, squat jump. 2 kali 8 ulangan. Kan? Kemudian tukar ke D sehingga seterusnya. Sehingga kelas sekali iaitu burpee. Kan? Maksudnya rakaman secara berterusan. Dia tak boleh cikgu rakam macin dulu, cikgu stop. Okey, kita buat hari ni. Tak boleh macam tu. Dia kena berterusan. Sampai 3 minit setengah. Okey, termasuk intro. Jadi intro tu tak perlu lama-lama, lebih baik cikgu tulis saja nama pelajar tu kat bawah ke, tak payah nak intro terus buat marching hari ni sebab dia masa dia memang cukup saja 3 minit setengah kalau nak buat semua pelakuan tu. Okey, peserta perlu memakai pakaian t-shirt KRS. Jika dia tidak memakai pakaian t-shirt KRS, mungkin penyertaan video tu dibatalkan dan tidak akan dinilai. Jadi pesan siap-siap dekat pelajar perlu pakai t-shirt KRS untuk rakaman kecergasan diri ini. Okey, lagu boleh dipilih sama ada 1 atau 2 lagu. Okey, pemilihan lagu mestilah bersesuaian dengan kreativiti masing-masing. Okey, kita pergi ke acara 5 iaitu pertandingan hafazan. Untuk pertandingan hafazan KRS, ahli KRS perlu merakam video hafazan surah Al-Mulk. Hafazan surah Al-Mulk selama 6 minit. Hafazan hendaklah dibaca secara bertajwid. Peserta dikehendaki memakai uniform lengkap KRS atau pakaian t-shirt KRS sepanjang rakaman video. Okey, peserta dikehendaki memakai penutup mata. Macam tu jugalah. Sebelum atau cikgu nak terus tutup mata dia tu, cikgu ambil dulu gambar dia. Ataupun minta pelajar tu ambil gambar dia dari atas ke bawah untuk nak tengok pemakaian dia. Baru dia boleh mula hafazan dia, kan? Ataupun semasa dia tengah buat hafazan tu pun boleh ambil gambar supaya nampak lah ini kolodot nampak ada markah, ini name tag ada markah. Kadang-kadang kami hakim tak nampak kolodot dia, tak nampak lencana tepi dia, kan? Tunjuk sebab tu adalah markah. Okey. Kemudian acara 6, ini tak ada untuk KRS. Acara 6 ni ada untuk KRS iaitu pertandingan membina gadget. Pertandingan membina gadget ni ahli KRS dikehendaki memaparkan video membina salah sebuah gadget yang ada di tapak perkhemahan. Dia bagi contoh kat situ rak kasut dan rak pinggan. Tapi kalau cikgu ada idea lain, tak mau buat rak kasut, rak pinggan, boleh buat yang ada di tapak perkhemahan. Contohlah saya bagi seperti tempat untuk kita nak masak air, kan? Okey, boleh. Okey. Kemudian rakaman video hendaklah disertakan dengan penerangan yang lengkap sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Video boleh disunting. Peserta dikehendaki memakai uniform lengkap sama juga dan masa dia 4 minit termasuk intro. Okey, itu 6 acara bagi KRS. Saya nak tunjuk pembahagian markah untuk 3 sahaja. Ya, tolong bawa turun Zat untuk pembahagian markah, masukkan masakan rimba dulu. Okey. Sorry. Bawa turun ke masakan rimba dulu. Masakan rimba, mendirikan kemah masakan rimba nombor 2. Masakan rimba dulu. Okey. Okey, untuk masakan rimba KRS, okey, nampak dia sama. Cuma yang ni kena tunjukkan proses memasak nasi dan proses memasak ayam pansuh tu. Kan, perkenalkan bahan, langkah penyediaan sebab benda ni video ni boleh diedit. Jadi kedua-dua proses masak nasi dan untuk ayam pansuh tu kena tunjuk. Kan? Okey, yang tu saja tambahan dia ada sama dengan KRS. Yang lain tu sama, penerangan, persembahan, kan? Kualiti video dan uniform. Okey, turun ke kecergasan diri. Kecergasan diri. Okey, ni kecergasan diri KRS. Ni KRS bawah. Okey. Okey, ni bawah untuk KRS.
Untuk KRS macam tu dia ada 10 pergerakan. Perlu mengikut turutan. Sama juga kalau dia tak ikut turutan, dia dipotong 5 markah. Contoh dia buat marching dulu, kemudian dia pergi buat push up, kemudian naik high knee, tak boleh. Dia kena ikut turutan. Marching macam saya kata tadi 8 kali 2. 16 lah kan. Okey. Kemudian high knee. Kemudian terus ke squat jump, jumping jack, skip, jump lunge, push up, mountain climber, bicycle sit up dan burpee. Kemudian kena ada kemantapan, kelincahan, kreativiti. Kalau cikgu tengok video pelajar cikgu tahu dia ada ke yang tu untuk dapat markah yang disenaraikan ni. Dia ada penerangan. Selalunya kalau untuk ketegasan diri ni disarankan dari segi penerangan lisan lah. Sebab dia tengah buat kan. Kemudian tapi kalau dia nak buat secara lisan pun boleh juga. Kan? Dia ada 2 pilihan kat situ. Kemudian kesesuaian muzik, durasi 3 minit setengah. Okey, kita pergi pula ke pertandingan membina gadget. Pembahagian markah untuk pertandingan membina gadget. Okey, gadget. Okey, ini tak ada dalam TKRS, dia ada dalam KRS. Untuk pertandingan membina gadget ni, cikgu kena, pelajar kena menggunakan 4 simpulan dan ikatan untuk membina satu gadget yang ada di tapak perkhemahan. Okey, kekemasan ikatan 10 markah, penerangan, lisan atau tulisan, isi kandungan, penerangan, kemudian kualiti video, uniform sama ada separa atau penuh, durasi 3 minit. Okey, itu untuk membina gadget. Mesti ada 4 simpulan untuk menghasilkan satu gadget. Okey. Saya rasa itu saja untuk acara-acara yang dipertandingkan untuk KRS. Okey, saya serahkan semula kepada Tuan Tarmizi. Baik, terima kasih Tuan Siti Soleha dan Tuan Norazia selaku pegawai teknikal KRS Kubang Pasu. Baik tuan-tuan, di sini saya pun sedikit nak penerangan sikit sebelum kita masuk Q&A. Okey, iaitu mengenai ada tadi yang tanyakan pasal uniform. Ada uniform full uniform dan half uniform. Baik tuan-tuan, untuk half uniform sekolah rendah, sebab kadang-kadang takut lagi tuan-tuan pakai half uniform dapat ni salah pula. Okey, sebab dia kata itu pakai baju t-shirt KRS kan. Jadi kalau tuan-tuan dia beli tu, baju t-shirt ni mesti, lepas tu kalau half uniform tuan-tuan, pastikan sekolah rendah pakai seluar sekolah. Kan? Ya, half betul-betul. Ya, kemudian kasut berwarna hitam. Okey, kasut sekolah lah warna hitam tu kan. Dan kalau boleh tu jangan elakkan pakai stokin lain, pakai stokin warna hitam. Senang je saja tuan-tuan. Okey, sebab kita mengelakkan yang tu. Sama juga sekolah menengah pun sama juga kalau half uniform, baju uniform je, iaitu baju jaket warna hijau tu. Kemudian kalau pakai orang perempuan, kalau lelaki kalau pakai kan dia masuk tak, itu sama dengan tuan-tuan jaga-jaga juga dengan tu. Apa nama kalau pakai half tu, iaitu tali pinggang. Kepala tali pinggang tu dengan tali pinggang tu masih tahu hayat KRS tu kali apa. Kan? Kemudian kasut sama juga. Nah, kita akan ambil pelonggaran kat situ. Tapi kalau boleh tu kalau pakai full uniform, pastikan full. Okey, macam tadi macam Tuan Siti Soleha habaq, macam mana kita nak tahu katakan kadet ataupun peserta tu pakai full uniform ataupun half uniform. Masa tuan-tuan ni cadangan saya lah, kalau tuan-tuan ada cadangan yang lain tak ada masalah apa-apa. Cadangan saya mungkin tuan-tuan boleh ambil gambar daripada bawah ke atas bagi nampak keseluruhan tu. Saya rasa tuan-tuan ada yang dalam sini telah pun ada pengalaman masa peringkat Kempro ataupun peringkat cabaran cyber ataupun peringkat kursus kenaikan pangkat. Kan kita tengok dia punya baju macam mana. Jadi tuan-tuan boleh ambil dari bawah ke atas. Hakim boleh tengok pemakaian kadet-kadet tersebut. Baik, jadi di sini juga saya nak menekankan satu juga, walaupun kita katakan seorang kadet boleh menyertai satu pertandingan sahaja, tetapi untuk setiap sekolah unlimited. Contohnya dia hantar 100 penyertaan, tak ada masalah apa-apa. Tetapi seorang kadet hanya boleh masuk satu pertandingan saja. Okay, tuan-tuan. Kalau masuk 2, mungkin kita tengok macam, tapi mungkin akan menyekarkan lah. Kalau boleh satu saja. Tetapi untuk setiap sekolah unlimited. Boleh hantar berapa banyak saja. Okey, baik. So sekarang ni kita akan buka pada sesi yang ataupun sesi yang terusnya, iaitu Q&A.
Okey, Q&A ni tuan-tuan boleh bertanyakan melalui mungkin tuan-tuan teruskan ataupun tuan-tuan boleh hantarkan mesej. Lepas tu kalau tuan-tuan tanya tu mungkin boleh ceritakan nama ataupun sekolah mana. Supaya kita senang kita nak rujuk nanti dan kita dapat soalan. Okey, saya buka untuk sesi Q&A. Tuan-tuan silakan. Saya rasa uniform tu saya dah jawab kot, no? Ataupun Tuan Syukari boleh tambah ke untuk bahagian uniform? Silakan. Okey tuan-tuan, saya buka untuk persoalan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Mizi. Cikgu Syaridan dari Tengku Sri Indra Putra. Ya, Saya dengar saya lah. Okey, Baik, saya okey baik. Pertama sekali tadi berkaitan dengan uniform untuk kecergasan, dia boleh pakai kasut sukan ke? Boleh. Baik. Kecergasan boleh pakai. Tak ada penalti untuk pakaian. Sebab tadi Okey. kita half uniform, patutnya kasut spike lah kan? Kasut spike boot kan? Dia kecergasan boleh pakai kasut sukan sebab dia syarat dia t-shirt KRS saja. Mana boleh pakai pakaian sukan lah maksudnya. Tapi t-shirt KRS. T-shirt KRS Seluar tracksuit boleh. boleh, seluar tracksuit dan kasut sukan. Cuma t-shirt saja KRS. Dia wajib pakai t-shirt. Kalau tak pakai t-shirt KRS, tu pun tak dinilai dan tak diberi markah kalau dalam ketetapan. Okey, yang kedua kemah. Kategori kemah tadi hanya dinyatakan berapa orang saja. Jenis kemah tu, kemah apa yang digunakan? Kita ada A10, kita ada igloo, kita ada 2-3 jenis lagi lah. Kalau ikut syarat negeri tu, kemah jenis mana? Semua boleh. Apa saja bentuk? Semua boleh apa saja bentuk kecuali kemah segera. Contoh yang kita beli daripada Thailand tu, kemah segera bila kita buat dia terbuka. Tanpa apa-apa tindakan kita itu tak boleh. Okey. Baik. Okey, Okey. Satu lagi saya nak tambah tentang kemah. Dia ada 2 layer dengan 1 layer, tadi saya lupa terang. 2 layer cikgu akan dapat markah lebih sikit. Sebab dia ada flash sheet. Ada flash sheet lah maksudnya. Hmm. Okey, baik. Seterusnya berkaitan dengan kecergasan. Pernah try run tak kecergasan 10 ni untuk KRS? Sebab saya tanya cikgu-cikgu sukan, agak sukar untuk capai 3.5 minit tu. Dengan 10 pergerakan dan kena tengok dia maksud set tu. Sama ada 1, 2, 3, 1 dia anggap satu set ataupun macam mana? Okey, Tuan Syukari boleh jawab ke? Siapa nak jawab? Saya boleh jawab. Tuan Syukari. Boleh. Okey. Jadi merujuk soalan tu merujuk kepada kiraan. Kalau berkaitan dengan kiraan ni, setiap satu perbuatan tu kira satu lah. Dia bukan 3 kiraan 1 ataupun kiri kanan dikira 1. Hanya 1 kiri, 1, lepas tu kanan, 2, kiri pula 3 macam tu lah. Setiap perbuatan kira 1 lah. Dan dibuat sebanyak 8 kali. Kemudian dianggap satu set dan buat 8 kali lagi dianggap cukup untuk set yang kedua. Okey, bermakna contohnya matching tu lah. Kita matching 8 kali satu set. Matching lagi 8, complete 2 set. Ya, Ya. Begitu. Bermakna bukan 1, 2, 3, 1 noh. bukan. Okey, baik. Okey, dari segi masa macam mana? Kalau lebih. Kalau mengikut masa yang Tuan risau tadi, itulah tadi Tuan Tamizi dah beritahu benda ni dah dibuat di wilayah Persekutuan dan tandingan lepas dah dararan pun memang tidak ada masalah, boleh cukup untuk tempoh yang diberikan. Makna dari segi persembahan tu dia lebih kurang macam senar robik kot noh. Boleh bercakap waktu perbuatan. Tentang ni telah dibincang. Jadi perbuatan seperti yang dimaklumkan, perbuatan lain, gaya lain itu terpulang, bebas. Sebab banyak ni melibatkan kaki.
Jadi kalau tangan tu nak buat gaya lain tu, pihak pengelola, pihak penganjur maklum kata tidak menjadi masalah. Sebab selalunya untuk senarobik tu, beza tara di antara perbuatan tu, dia ada diselang-seli dengan benda lain kan sebelum masuk. Mungkin dia mancing balik ke, nah itu tak dianggap penalti lah. Tidak digalakkan sebab perbuatan-perbuatan tambahan tu akan menjejaskan masa. Elok fokus kepada perbuatan tersebut, sambil-sambil buat kaki tu, tangan nak goyang macam mana pun terpulang lah. Kalau nak tambah perbuatan lain berpusing apa, takut rugi masa lah, itulah. Tapi terpulang, tengok try lu. Okey. Selesai kecergasan, sekarang ni masak rimba. Masukkan rimba. Masakan rimba, masak tu boleh serentak tak? Ataupun perlu dibuat nasi dulu, diikuti dengan musuh? Ataupun sebab asalnya dua-dua tu boleh dijalankan serentak, cuma penerangan tu yang mana dululah kan? Ya. Maksudnya bagaimana tuan nak terangkan mengikut urutan satu-satulah. Saya takut tuan-tuan tunjuk nasi, lagi tunjuk ayam pansuh, dia akan jadi penerangan tu curang calin. Jadi fokus pada satu, kemudian masuk yang kedua. Yang penting buat dalam tempoh yang video yang diberikan. Jadi video tu boleh edit, tuan-tuan edit lah, bagi cukup masa tu. Okey. Kemudian yang terakhir sekali, tandingan bina gadget. Tak ditetapkan berapa jenis ikatan lah. Bebas 4. Saya dah bagi tahu tadi 4. Ada 4. Sebab dalam syarat ni tak ada. Jadi Ada kita kalau tutup cikgu empat. scroll kat bawah. Itu yang mana? Dalam pemakahan ke dalam penangan awal? Dalam kertas kerja, kertas konsep adalah Permakahan, Tak, permakahan. pemakahan. Ya, pemakahan. Ada 4 simpulan ikatan. Ya. Ada Cikgu Zan tengok ke bawah. Last sekali. Uniform separa. 4 simpulan atau ikatan. Ya. Mana kena tunjuk tiap-tiap satu lah. Okey. Terima kasih. Itu saja soalan saya. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan Syahrizan. Sekali lagi tahniah kepada Tuan Syahrizan jadi Timbalan Komandan di Tengku Sri Indah Putra menggantikan Encik Mat Korodin. Alhamdulillah. Tahniah Tuan Syahrizan. Satu soalan saya rasa banyak dah bertanya tu. Minta maaf dari Tuan Syahrizan, saya terlepas untuk kecergasan pakaian PT. Jadi seluar t-shirt dengan kasut sukan tak apalah. Cuma yang lain-lain tu. Kalau tuan-tuan tengok penjelasan yang lebih detail berada dekat bahagian detail dekat permakahan tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak faham sebab kadang-kadang tu kita mungkin nampak dekat carat-carat tu tak nampak. Tapi dekat bahagian permakahan tu kita akan nampak lebih detail. Okey, satu persoalan daripada minta maaf, Sain Kubang Pasu. Tuan Takif lah tadi Ustaz. Dia tanya mengenai Amsyar Takhif sijil. Jadi baik tuan-tuan, saya tak pasti tuan nak bertanyakan tentang sijil apa tu. Sijil kenaikan pangkat ke apakah saya tak boleh nak respon. Sebab sijil tanah saja Cikgu Rohimi dari Sekolah Negeri Kubang Pasu, sijil pertandingan yang sebelum ini dah diberikan belum? Sijil apa tu tuan? Nanti kita nak respon. Tak boleh nak abang lah. Okey. Baik. Assalamualaikum. Saya Rohimi, Cikgu Rohimi. Cikgu Rohimi, silakan. Sijil pertandingan azan negeri tu kan? Oh, cabaran cyber. Cabaran cyber. Ya. Baik tuan. Cabaran cyber masih lagi dalam proses sebab sebenarnya banyak sangat dia punya orang kata dia punya penyertaan dia dalam proses. Ada tuan insya-Allah. InsyaAllah kita akan berikan secepat yang mungkin. Minta maaf yang tuan sebab lewat sikit sebab sijil itu dikeluarkan daripada peringkat pihak negeri. Nanti kita akan cuba percepatkan. Terima kasih tuan. Okey, terima kasih. Terima kasih tuan. Jika ada soalan-soalan boleh angkat tangan ataupun tanya balik. Tadi macam saya kata kita hantar video ni melalui YouTube. Okey, tuan-tuan share link YouTube tuan-tuan yang unlisted. Okey, sebelum 14 hari bulan 9. Ya, Tuan Zanariah. Ya. Zanariah. Okey. Tak perlu. Perlu masak nasi ke? Okey tuan. Macam sekolah rendah tuan, tadi yang macam
Tuan Nur Razia Habak tadi, untuk pertandingan sekolah rendah, masakan rimba tidak menggunakan api. Jadi tak payah masak nasi tuan. Jadi saya nak abang tuan-tuan, yang untuk pertandingan video ni tuan-tuan, sebenarnya ada kelebihan untuk pertandingan ni. Saya suka pasal apa? Dia ada, kita boleh edit. Sebab sebelum ni pertandingan Kempro, pertandingan kita dalam cyber, ada satu benda pertandingan yang kita tak boleh nak edit, kita berterusan ataupun kita boleh buat macam lajukan saja. Tapi yang ni kita tak perlu ni. Mana kata kita nak buat, contohnya kita boleh edit, kita pandai edit lah. Contohnya mungkin kita nak masak, mungkin cari contoh lah kan, tak payah kita bertanding. Tapi contohnya masak, contohnya nak masak, nak buat contohnya katakan nak masak nasi. Buah nasi, buah ayak. Ini kalau mendengar kan. Buah nasi, buah ayak. Cut habis. Lepas tu masak nasi. Lepas tu tengok nasi tu jadi tak jadi, orang tak tahu. Itu betul kemahiran mengedit tuan-tuan. Kalau tuan-tuan patut edit, benda tu akan nampak cantik. Sebab satu lagi kelebihan dia, siapa pun tak boleh masak. Siapa pun tak boleh rasa masakan tuan-tuan tu. Sedap ke tak sedap orang tak tahu. Orang tu nampak elok dan orang nampak benda tu, orang faham, hakim faham daripada from A to Z yang anak murid tuan-tuan ataupun kadet tuan-tuan tu masak, jadi. Kerabu, rojak, sandwich boleh tuan-tuan. Okey. Di sini juga saya nak maklumkan dalam kita punya tu, pihak kami telah pun menyediakan untuk tuan-tuan isi Google Form untuk kehadiran petang ni. Tuan-tuan boleh tengok pada dekat chat tu. Okey, pada masa yang sama. Boleh tuan-tuan isi untuk SKPLMD. Okey, baik tuan-tuan. Apa lagi tuan-tuan tentang ni? Sebab benda ni bila tuan-tuan boleh edit, itu kelebihan untuk kita. Okey. Ada apa lagi tuan-tuan? Soalan boleh angkat tangan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan. Saya Nur Afzal Miti Mahir daripada SKJ 3. Saya nak tanya berkaitan dengan syarahan TKRS sekolah rendah, iaitu berkaitan dengan skrip tu kita mesti skrip asli kan. Contoh murid saya tahun 4 dan 5 boleh tak skrip yang sama ataupun lain murid lain skrip? Okey. Boleh jelas? Soalan respon. Boleh jelas. Terima kasih tuan. SKJ 3. Baik, di sini tuan-tuan. Sebenarnya kalau tuan-tuan sharekan satu skrip pada murid-murid yang ataupun kadet-kadet yang sama, saya rasa ia tak jadi asli tuan. Jadi tuan-tuan kalau boleh tu untuk pertandingan, saya rasa seeloknya seorang kadet skrip yang lain. Baru nampak keaslian tu. Jika tidak nanti nampak macam kita ni macam plagiat lah, macam kita meniru lah. Macam kadet A, macam kita lah, pelajar kita menggunakan essay yang sama dihantar sekali kan. Jadi tak apa nak seronok, tak apa nak clear lah. Jadi kalau boleh tu saya cadangkan seorang kadet, satu skrip. Okey. Sebab kalau jika ada macam tu, jadi akan jadi menjejaskan markah ataupun jadi plagiat lah, jadi macam meniru lah pula. Jadi saya mencadangkan, tuan-tuan sediakan satu skrip untuk satu kadet. Okey. Baik, ada apa lagi soalan tuan-tuan? Okay. Terima kasih tuan dari SKJ 3, Tuan Nur Afzan. Terima kasih. Ada apa soalan lagi tuan-tuan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya tuan. Ya, tak apa. Ustaz Yus dari Jenan lah. Yus Jenan. Ya tuan. Ya, saya cuba nak tanya pasal apa acara hafazan lah ataupun pertandingan hafazan tu. Tadi dipaparkan apa untuk bahagian markah kan. Saya tengok antara yang tertinggi adalah markah suara. Ya. 40 markah lah suara lah. Jadi saya nak confirm balik, adakah peruntukan markah ini diguna pakai dari dulu ke ataupun baru tahun ni mula? Okey, baik tuan-tuan. Sebab baik, apa markah yang saya sikit lagi sebab apa? Oleh kerana Baik. dia di pertandingan hafazan, sepatutnya markah untuk hafazan itulah yang paling tinggi. Suara ni kalau ikut pertandingan biasa dia maksimum 10 markah saja. Tapi saya faham lah. Oleh kerana keadaan kita nak buat video, kita terpaksa peruntukkan kepada bahagian-bahagian lain kan. Cuma bagi saya suara ni, sebab penilaian suara ni dia sikit sangat je. Kalau dia serak macam suara saya sekarang ni, serak, potong sikit. Sangkut-sangkut, potong sikit. Tapi kalau hafaz tu, dia tak boleh. Kita memang tahu dah. Dia ni sangkut, contohnya dia baca surah lazim sangkut 2 kali. Ada calon lain tak sangkut. Kita boleh tahu dah siapa menang. Itulah maksud saya kan. Okey. Terima kasih. Baik, terima kasih tuan. Ustaz Yus daripada Jenan. Samsah. Terima kasih. Baik,
untuk seperti mana yang kita beritahu pada awal tadi, sebenarnya semua benda ni, markah-markah, kertas konsep kita terima daripada pihak wilayah persekutuan. Jadi kita telah pun pihak JPN ataupun pihak JPN telah pun berbincang dengan pihak wilayah persekutuan. Jadi mereka dah setuju untuk menerima ni tuan. Jadi mana kata kita hanya mengikut saja apa kertas konsep yang telah pun dibuat. Jadi kita tidak boleh mengedit sebab ini merupakan benda yang telah pun dilakukan, telah pun diterima oleh semua JPN. Jadi kita sebagai orang bawahan, kami sebagai sekretariat, kita hanya menggunakan dan kita cuba memaksimalkan bagaimana kita nak boleh menggunakan kita punya markah-markah ni untuk kebaikan murid-murid kita. Itu saja tuan. Sebab kita tak boleh nak mengubah tuan. Kalau macam kita yang buat kerja ni, mungkin kita boleh mengubah. Tapi buat masa ni, saya bersetuju dengan tuan Ustaz Yus Habak tu. Memang betul, suara terlalu tinggi 40 markah. Tapi ini yang ditetapkan oleh pihak persekutuan. Jadi kita hanya mengikut saja tuan. Jadi mungkinlah, mungkin contohnya mungkin ada kadet, mungkin kelebihan dia kat suara. Mungkin tajwid dia banyak kesalahan. Jadi kita tengoklah macam mana kok mungkin tuan boleh suruh kadet tuan tu bagi suara sedap sikit ke apa kan. Mungkin dia tajwid salah dua pun mungkin tak apa juga pasal tajwid markah 15 markah saja. Lagu pun 15. Kan video quality pun 10. Jadi kat suara tu tinggi. Mungkin saya tak pastilah sebab saya pun tak mahir tentang hafazan ni, tapi bagi saya ini mungkin kelebihan untuk kita lah. Sebab mungkin dikatakan hakim tidak akan menskrutini ataupun dia akan perincikan bahagian lagu, tajwid dan makhraj. Mungkin taranum tuan-tuan tu mungkin tak hebat sangat tapi suara sedap. Kita tak tahulah macam mana. Jadi mungkin kelebihan untuk kita yang boleh kita ambil advantage kat situ. Tuan Yus, sebab kita sebagai peringkat daerah maupun negeri, kita hanya menerima kertas konsep daripada pihak wilayah persekutuan dan JPN. Seluruh JPN telah pun menerima benda ni, jadi kita hanya melaksanakan saja. Kita tak ada nak edit ke apa, tapi cuma kita menghandal je. Tapi saya terimalah memang itu nampak urgentnya tu, tapi kami pun sebagai sekretariat daerah, kita hanya follow saja apa yang diberikan. Okey tuan, boleh tanya tu tuan Yus? Okey, boleh, faham. Tak apa. Masih, Cuma tuan. kalau boleh Masih, kan, tuan. kalau boleh kita tambah baiklah Okey. sikitlah ke depan lah. InsyaAllah. Okey, terima Saya kasih. akan take note benda ni. Masih tuan. Okey, satu pandangan yang baik. Kadang-kadang bila kita tak pasal, kadang-kadang orang yang bahagian dia, ustazat dia patahlah benda-benda macam ni kan. Sama juga dengan untuk pendidikan jasmani tadi, kita telah membincangkan benda tu sebab kita nak perincikan. Jadi untuk benda-benda ni mungkin ada cara yang sendiri. Mungkin matching cara tuan lebih kena. Sebab kadang-kadang kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube pun, pelbagai jenis matching, pelbagai jenis high knee, pelbagai jenis squat jump, kita terima. Yang penting nampak cergas, nampak elok, kita akan terima. Itu yang ditetapkan oleh pihak wilayah persekutuan. Cuma perbuatan tu mesti ikut, contohnya ikut dia punya sequence dia dan perbuatan mesti betul. Janganlah buat matching saja dia buat benda lain pula. Yang penting matching dia punya versi dia tak ada masalah apa. Kita akan bagi markah. Okey. Baik. Apa gitu tuan? Sebelum kita ada lagi yang kita nak ni boleh kita bincangkan. Okey, baik tuan-tuan, sebelum kita ni juga saya nak bagi cadangan. Nanti untuk setiap benda-benda ni kita akan bantu tuan-tuan. Walaupun kita mungkin kita akan jadi pesaing dalam kita punya pertandingan ni, tetapi insya-Allah pihak sekretariat akan memberikan panduan. Okey, kita akan berikan panduan dari segi video ataupun dari segi list, dan mungkin contohnya mungkin kita akan sertakan dalam grup guru penasihat, iaitu bagaimana nak buat ayam pansuh. Kan, jadi sebab tak semua orang mahir buat ayam pansuh. Tapi ayam pansuh ni bagaimana, sebab kita ada mahir, iaitu tuan PBD kita sendiri yang mahir tentang ayam pansuh ni. Kita akan share apakah resepi dia, benda yang perlu ada, bagaimana nak masak dia. Tuan-tuan ingatlah, sebab kita video nak tahu bagaimana nak memasak. Tak tahu jadi ke tak, kita tak pasti. Tuan-tuan tengok, buka-buka tengok, sedap, nampak sedap, makan tak pun. Kalau dia buat makan, abang tak sedap. Kan, hakim tak tahu benda tu kan. Kan, jadi tuan-tuan nanti kita akan share dalam grup tu semua link-link yang kita boleh bantu tuan-tuan sebagai rujukan tuan-tuan. Tadi siapa Ustaz? Mana? Ustaz Yus. Ustaz Yus tadi ada siapa dah? Ustaz Johari kah? Ustaz Johari. Okey, Muhammad Johari. Ya, betul tuan. Betul. Sebab kita terikat dengan kertas konsep yang diberikan oleh pihak wilayah persekutuan. Macam saya kata, wilayah persekutuan telah pun menjalankan benda ni dan dia buat sebagai satu, mereka merupakan tuan rumah, jadi kita hanya follow saja tuan.
kita tak boleh nak habaq, sebab kalau kita habaq pun lagi dia kata mereka dah buat dah. Jadi kita, macam tu lah macam dengan tadilah hak yang macam untuk kecergasan diri tu. Mereka kata tak sempat, mereka dah buat dah. Mereka kata sempat budak-budak boleh buat, jadi kita tak boleh nak kata apa. Jadi kelebihan untuk tuan rumah lah, tapi insyaAllah saya rasa sebab hari tu ada pegawai-pegawai kita dah try 3.5 saat boleh buat. Tu terang umur 30 lebih tu. Jadi masa-masa kedek-kedek tuan-tuan kalau dia ada masa, sebab kita dah boleh kurang sebulan, dia kalau dia try buat mana saya rasa tak ada apa-apa. Guru yang belum ada grup WhatsApp nanti apa ni? Boleh lead link. Okay, kita akan bagi. Baik tuan-tuan, ada apa soalan lagi yang boleh terrespon? Tuan Miti, sekali lagi boleh minta lah. Okey, berkenaan dengan penyertaan peringkat yang kita buat sekarang ni akan dihantar untuk daerah dulu kan? Ya, ya. Okey, kemudian kalau ikut penyertaan negeri 10 putra, 10 puteri bagi setiap kategori. Apa nasib yang ke-21? Maksudnya tak terpilih untuk ke peringkat negeri, adakah mereka akan terima sijil negeri juga ataupun daerah akan keluarkan sijil? Okey tuan, masih tuan Syarizan. Layak aduk senang. Okey tuan. Okey, soalan yang bagus. Macam saya kata tadi tuan-tuan. Okey, kita ada 2 in 1. Mana kata tuan-tuan, tuan-tuan dah masuk. Okey, ini sebab ini Tuan Yusof daripada JPN, dia memberi satu benda yang positif lah. Dia kata semua yang masuk walaupun tak layak. Dia kata 20 kan dia tak layak tu, dia akan dapat sijil penyertaan peringkat negeri. Itu yang Tuan Yusof habaq. Semua yang masuk ni akan dapat sijil penyertaan peringkat negeri. Dan saya lapik pula dengan tambah juga PPD korang masuk akan bagi juga penyertaan untuk peringkat daerah. Ada 2. Okey, satu lagi. Baik. Hak 21 tu macam mana? Mungkin dia tidak bernasib baik untuk layak ke peringkat negeri ataupun kebangsaan. Tetapi mungkin dia nombor 1 dalam tingkatan 1. Kita tak tahu. Kategori, ada kategori. Ya, sebab tu saya dah bincang dengan Tuan PPD, kita nak buat mengikut sekolah dan mengikut peringkat umur. Darjah 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 tingkatan tu. Jadi mana kata, kedek-kedek tuan-tuan ni ada chance lah. Kita tak tahu, mungkin tingkatan 1 masuk 5 orang saja. Mungkin darjah 3 yang masuk mungkin, saya katakan mungkin 4 orang saja. Jadi dapat kat dia, kita tak tahu. Tapi untuk kategori sekolah TKRS dengan KRS tu lain pula lah. Jadi untuk mungkin, jadi mana kata ada chances kat situ tuan-tuan. Untuk BPD, daerah Korang Basuh kita bagi chances untuk dia dapat juga kelayakan untuk 1 hingga 5. Untuk sijil sijil penyertaan dan sijil penglibatan yang menang tu penyertaan tadi saya agak lupa dah. Sijil dia punya skim pencapaian. Mana dah kata? Okey tuan noh. So mana kata jadi yang tu lah. Tuan-tuan cari sana tak apa insya-Allah. Kalau ada rezeki insya-Allah. Tapi saya tahu hak yang dalam untuk Korang Basuh ni kalau bab pertandingan ni dia akan buat sebaik-baik. Kalau untuk sendiri juga saya nak respon untuk bahagian gadget tu. Untuk sekolah menengah saya rasa tak ada masalah tuan-tuan. Sebab hak gadget tu tuan-tuan boleh follow saja yang macam mana kita buat peringkat untuk kursus kenaikan pangkat. Buat tripod tak salah saya, kita ada bincang itu. Ada 4 juga tingkatan, iaitu manuk, apa lagi, lupa dah tu saya pun, manuk, peti ke apa. Ada 4 saya dah lupa dah tu. Ada 4 ikatan tu tuan-tuan boleh guna tu pun tak apa. Tapi janganlah ambil video tu. Sebab saya rasa kira-kira tuan-tuan dah mahir dah benda tu. Dan buat elok pula tu hari tu. Okey, itu sekolah menengah lah. Alright, okey. Baik. Ada apa lagi Tuan Syarizan? Okey, terima kasih jelas. Tak ada saja yang tanya lah. Apa boleh masuk tanya. Boleh masuk markah untuk PAJ SK maksudnya. Itu yang Ya. Ya tuan. Ya tuan. Okey, Betul tuan. Jadi masih Tuan Syarizan je. Baik. Jadi macam kita duk kata lah kan. Kita buat cabaran ni sebenarnya banyak-banyak cabaran. Kadang kita tahu pertandingan banyak-banyak, tapi sebenarnya ini adalah salah satu daripada inisiatif dari pihak KRS kebangsaan dan PKRS dan KRS negeri untuk kita bagi peluang kepada budak-budak kita. Jadi tuan-tuan, saya tahu mungkin kita rasa macam susah sebab dengan pandemik ni kita mungkin kadang-kadang kita nak keluar, kita pun tak boleh bersemukan dengan budak-budak kita. Jadi sebenarnya kalau tuan-tuan tengok syarat-syarat ni adalah merupakan syarat-syarat yang longgar.
Yang saya tahu saja kalau peringkat cabaran KRS ni cabaran dia memang detail dan cabaran dia memang payah. Tetapi untuk kali ni saya rasa cukup senang. Tuan-tuan hantar pun mungkinlah contohnya lah kan. Tuan-tuan katakan nak bagi juga budak dapat penyertaan negeri. Kan hantar saja dapat dah sijil. Walaupun mungkinlah ada kekilafan, ada kekurangan ke mana-mana, tak apa, tuan-tuan hantar insya-Allah. Kan sebab yang pentingnya masuk saja dah dapat peringkat negeri iaitu sijil penyertaan. Kalau berjaya, kalau hebat, kemas, dapatlah sijil pencapaian peringkat daerah ataupun peringkat negeri. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua ni dapat masuk peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Baik, ada apa-apa ni tuan-tuan? Soalan sebelum kita teruskan lagi dengan kita punya agenda kita yang lain. Ada lagi saya buka untuk soalan. Kalau saya tak jawab, Tuan Syukri boleh jawab. Pegawai teknikal boleh jawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Tuan. Saya daripada Sekolah Menengah Husbah. Sekolah Menengah Kebangsaan Husbah. Baik Tuan. Ya, Cikgu Usuk. Terima kasih Cikgu Yusuf. Meja Yusuf pun main pula Husbah. Jadi dua Yusuf kat lah. Baik, soalan saya kepada pihak pengurusan sekretariat. Tadi dibentangkan sepintas lalu tentang semua kategori pertandingan, semua syarat-syarat pertandingan, semua markah-markah yang kita nak ambil dalam pertandingan. Jadi soalan saya, di mana kita nak dapat bahan bercetak ke untuk kita rujukkan tu, sebab kita pun nak bagi juga pada pelajar bahan-bahan itu yang dibentangkan tadi tu. Itu sajalah soalan saya. Terima kasih. Okey, siapa-siapa boleh respon? Saya respon lah. Saya respon lah. Okey, baik tuan-tuan. Terima kasih Tuan Yusof daripada SMK Hosbah. Baik tuan-tuan. Sebenarnya bahan-bahan ni ada dah bersama-sama dengan kita. Kita cuma kita tak masukkan lagi kepada untuk bahagian ini ataupun kita tak masukkan lagi kepada sekolah ataupun kepada guru penasihat. Nanti selepas ini, okey, kita akan masukkan dalam bahan-bahan dan tips-tips ataupun video-video untuk tuan-tuan rujuk pun kita akan share dalam grup guru penasihat. Mungkin juga nanti Tuan Hashimah dia akan masukkan juga benda tu ke dalam grup-grup PK Koko ataupun timbalan komandan sekolah nanti. Jadi kita akan share. Sebanyak mana kita boleh share, kita akan share. Tuan Hashimah akan share. Sebab kita walaupun misalnya saya kata ini pertandingan kadang-kadang sensitif, kadang-kadang ada orang tak mau habaq sebab takut lagi sekolah tu kalau lawan kita, tapi kita akan cuba bersaing dengan sihat. Kita akan bagi bagaimana nak masuk apa semua, kita akan bagi. Okey, kalau tuan-tuan ada cara yang sendiri tak salah lah. Cuma kita akan bagi tips-tips yang mana tuan-tuan boleh menang ataupun kita boleh berjaya dari peringkat daerah ataupun negeri ataupun kebangsaan. Nanti kita akan share. Bahan-bahan ni ada bersama-sama dengan kita, cuma kita tak bagi lagi sebab kita nak bagi tuan-tuan masuk dari sini dulu. Tengok apa yang kita kata. Kalau bagi awal sekali tuan-tuan belek so tuan-tuan masuk dah. Jadi kita bagi masuk kat sini dulu, sekali kita akan bagi benda ni. Semua ada dengan kita, jangan takut insya-Allah. Jangan takut Tuan Yusof, terima kasih atas konsen tu. InsyaAllah kita akan nanti tuan-tuan boleh share juga dengan kadek-kadek. Okey ya. Tuan Usuk masuklah dalam grup tu WhatsApp guru penasihat. Dalam tu nanti akan dikongsi kan. Saya ni ada guru penasihat baru. Saya ni penyelaras pada semua unit uniform. Saya ni masuk diarahkan oleh pengetua lah ni dengan PKKO masuk ni. Jadi saya mohon benda tu kalau boleh hantar kepada PKKO boleh dan masukkan dalam grup ni yang guru-guru penasihat ni. Okey, terima kasih. Tuan Mizi, izin lawan ya. Tuan Simah. Ya, okey, untuk makluman awal, surat hebahan mengenai pertandingan cabaran KRS dan kertas konsep saya telah kongsikan dalam grup PK Koko pada hari Jumaat lepas. Sila berhubung dengan penolongan dan kurikulum ni masing-masing. Ya, bos dah habaq dah. Ya. Jadi semua benda tu dah ada. Nah, tuan kira tak ada alasan yang mereka tak dapat. Sebabnya mungkin PK Koko cuma kalau nak yang detail tu kita akan share kemudian lah. Tapi kertas konsep memang dah bagi dah.
Okay, so mana kata officially dah diserahkan kepada pihak guru-guru ni mungkin tak bagi lagi lah kod kan, tapi mana kata pihak sekolah dah maklum benda ni mungkin tak serahkan lagi. Tapi tak apa tuan-tuan, nanti kita akan share juga benda-benda ni. SKBH dah dapat, alhamdulillah masih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tuan. Apa tu, saya daripada Sekolah Menengah Agama Nurul Islam. Nak tanya, kita dah ada ke guru guru penasihat KRS? Ya tuan. Grup elok kita buat grup itu, maka nanti ada apa-apa hebahan ataupun yang tadi mungkin boleh masukkan saja ke dalam grup, mudah dapat tu, tak payahlah kita nak hubungi koko fikir koko apa semua. Jadi proses tu ni kan suka sikit lah kan. Kalau dapat direct tu lagi bagus. Baik tuan. Okey, saya respon berarti pihak tuan daripada Tuan Jafri daripada Semani Nurul Islam. Okey, baik tuan, sebenarnya kita ada grup guru penasihat ni daripada tahun lepas gitu tuan. Okey, so nanti dalam ni ada rakan telah pun share, tuan boleh klik dan join, tak ada masalah apa-apa. Grup tu tak ada jual-jual apa semua. So, memang untuk kita bagi info tentang KRS, nanti KRS saja. Tuan boleh join, tak ada masalah apa-apa. Nanti kita akan dalam tu memang dah ada semua benda. Okey, baik. Saya nak join. Nanti tolong hantar link lah untuk join. Ya tuan. Ada di message ni, di komen. Tuan Johari boleh tengok dekat mesej komen tu, tulis link masuk join. Okey. Okey, masih Tuan Johari atas pemberitahuan tu. Bagus. Concern lah tu. Terima kasih banyak. Okey, ada lagi tuan-tuan? Tentang cabaran KRS ni. Atau lagi kita buka hal-hal lain, kita buka pasal benda lain pula kita sembang. Lepas tu kita akan tutup dengan Tuan PPD. Tuan Penolong PPD. Okay, ada lagi tuan-tuan? Pertanyaan-pertanyaan? Boleh tanya, tak ada masalah. Okay. Saya tunggu dalam masa 30 saat. Tak ada tu saya rasa tak apa-apa lah kot tu. Harap semua tuan-tuan faham lah. Tak ada pun siapa respon ni. Okey, baik. Saya anggap dia mana kata bahagian Q&A ni kita pun telah pun tamat lah Jadi saya berharap tuan-tuan semua ambil maklum dan ambil cakna apa yang telah pun diterangkan. Jika ada sebarang permasalahan, tuan-tuan boleh ajukan dalam grup WhatsApp guru penasihat. Di situ kita akan respon. Pegawai-pegawai ataupun sekretariat boleh respon di situ. Kita akan memberi taklimat nasihat lah, senang lebih kurang macam tu lah. Kita akan beri nasihat ataupun kita bincang dengan cengat ataupun kita pandu arah ataupun kita bagi guide kat tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan ada masalah lagi, insyaAllah kita akan share dalam grup guru penasihat. Baik tuan-tuan, macam saya katakan, video ni sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, sebenarnya video ni lebih kurang macam kita nak minta seorang pelajar tu membuat video macam mana how to do, bagaimana nak buat benda tu. Jadi macam kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, contohnya macam mana ni buat, bagaimana nak masak, bagaimana nak satu benda ataupun tips apa-apa, tuan-tuan kena buat macam tu. Satu video bila kita tengok, tuan-tuan rasa, contohlah budak tu membuat sandwich. Kita tengok video budak tu, kita faham tak bagaimana nak buat sandwich? Ataupun budak tu contohnya dia nak membina kemah. Adakah dengan membuat video tu, kita sebagai penonton YouTube tu, kita faham tak bagaimana nak membina kemah untuk sekolah rendah atau menengah? Jika hakim faham dan tuan faham, mana kata video tu berjaya. Jika tuan-tuan tengok contohnya kan, kita katakan video tu tiba-tiba budak buka kemah, tiba-tiba siap. Lepas tu tengok masuk dalam beg, siap dah. Mana kata mungkin video tu tak memberi kesan lah, pasal kita tak tahu bagaimana dia membina. Dia kena habang apa bahan-bahan dia, bagaimana dia buat from A to Z. Sebab benda boleh edit tuan-tuan. Edit tu macamnya mungkin ambil short video dalam 30 second ataupun dalam 3 second, 4 second, habis ambil yang lain pula. Dan satu lagi contoh, kalau tuan-tuan tengok, pegawai-pegawai teknikal dah habang, tuan-tuan boleh habang mungkin melalui lisan ataupun melalui caption. Mungkin tuan-tuan tak mau bagi nampak, mungkin lagi suara di kartun, kalau buat cepat fast forward. Tuan-tuan boleh buat caption kat bawah tu, penerangannya. So memang banyak benda yang boleh diadaptasikan yang boleh tuan-tuan guna. Cuma mungkin satu saja dalam pertanyaan mungkin adakah budak boleh buat ataupun waris boleh buat. Tuan-tuan
macam biasalah ini cabaran kita cuba guide setakat mana yang boleh. Yang pentingnya budak-budak masuk dan dapat penyertaan peringkat negeri dan dapat markah PJSK yang terbaik untuk negeri dia. Kita usaha insya-Allah. Baik. Jadi saya masuk untuk bahan-bahan hal-hal lain. Di sini saya nak habalah dapat dalam sini pun dah ada timbalan komandan sekolah. Jadi saya ambil maklum yang katakan ramai timbalan komandan sekolah ataupun ada sebilangan timbalan komandan sekolah yang masih lagi belum ditauliahkan. Jadi saya sebelaku PT KRS Kumandan Pasu, insya-Allah kita akan bincang nama ni. Insya-Allah kita akan cuba buat satu pertauliahan online. Okey, kita akan cuba buat nanti dalam masa terdekat. Mungkin sekarang ni kita akan sibuk dengan cabaran KRS. Mungkin dah habis cabaran ni kita akan buat satu pertauliahan online kepada tuan-tuan yang mana yang tuan-tuan belum lagi ditauliahkan untuk timbalan komandan. Kita akan buat satu program untuk tuan-tuan pertauliahan online. Kita buat macam mana tu kita tunggu dan lihatlah. Okey tuan-tuan, nanti mungkin pegawai istiadat akan tanya balik. Mungkin tuan-tuan telah pun isi form-form yang telah pun pegawai istiadat daerah Kumandan Pasu bagi itu. Kita akan cuba tengok ataupun ada pembaharuan ke dalam perubahan jawatan kuasa dekat sekolah tuan-tuan tu, apa nanti kita tengok balik. Nah, kita akan cuba buat juga tahun ni. Kita habis juga kita akan buat pertauliahan timbalan komandan. Okey tuan-tuan. Baik, Tuan Syukari, kukuh ada nak tambah sebelum serahkan kepada Tuan Hashimah, Tuan Syukari, untuk hal-hal lain? Okey, tak ada apa-apa. Okey, baik. Dengan itu, saya serahkan kepada penolong PPD, Tuan Hashimah, untuk ucapan penutupan ataupun apa-apa makluman. Silakan Tuan Hashimah. Dia busy tu, dia 2 in 1 dengan kedai polis pada juga. Okey, silakan Tuan Hashimah. Sorry, bilik sebelah polis ni. Okey, baik Tuan. Okey, terima kasih Tuan Tamizi. Okey, yang dihormati PT KRS, Tuan Tamizi, PT TKRS, Tuan Syukairi, Barisan Sekretariat KRS Kumandan Pasu, penolong kanan co-curriculum dan juga guru pembimbing untuk KRS dan TKRS sekolah masing-masing. Okey, saya tak mau cakap panjang. Saya rasa ini adalah peluang yang ketiga kot kita bagi kepada kadet KRS, sebab yang pertama adalah cabaran cyber, yang kedua adalah kursus korporal dan sarjan, di mana penyertaan untuk kedua-dua pertandingan tersebut tidak menyeluruh. Maksud dia masih ada lagi sekolah yang tidak menyertai langsung kedua-dua pertandingan tersebut. So kita berharap, terutama PPD Kumandan Pasu berharap agar pertandingan cabaran KRS ni akan memberi peluang untuk anak-anak di sekolah untuk dapat menyertai pertandingan tersebut, di mana dengan cara mudah bila masuk saja penyertaan dah peringkat negeri. Okey. Dan saya berharap penolong kanan co-curriculum boleh dapatlah mampu menggerakkan guru pembimbing agar bersama-sama bekerjasama untuk menggerakkan peserta yang ramailah daripada sekolah tuan-tuan dan puan-puan, dan itu adalah harapan PPD dan Sekretariat KRS Kumandan Pasu supaya anak-anak kita dapat markah penyertaan peringkat negeri itu ramai. Okay, so harap bengkel ni dan tidak lupa terima kasih pada sekretariat sebab membantu mengadakan taklimat ataupun bengkel untuk memahamkan lagi guru pembimbing berkaitan dengan karnival KRS ni. Dan diharap juga tuan-tuan dan puan-puan dapat menyertailah kumpulan WhatsApp yang ditubuhkan untuk tuan-tuan dan puan-puan bertanya berkaitan apa-apa saja mengenai pertandingan yang diadakan. Okey, saya harap itu saja kot daripada saya, dan terima kasih sekali lagi pada Sekretariat KRS Kumandan Pasu, terima kasih pada penolong kanan co-curriculum dan guru pembimbing yang dapat hadir pada petang ini, dan saya mengharapkan penyertaan yang maksimum lah dari sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau boleh semua kadet yang belum ada sijil penyertaan tu masuk pertandingan ni. Okey, ini adalah antara pertandingan yang kita kata mudahlah nak dapat sijil peringkat negeri. Sekian, terima kasih.
Thank you Mizi. Okay. Terima kasih Tuan Hashimah. Jadi di sini saya ingatkan semula, Tuan tengok balik dekat kita punya chat room tu, ada link kita bagi untuk tuan-tuan masukkan kehadiran tuan petang ni, dan yang mana nak join group tu ada kat situ. Okey, baik tuan-tuan, di sini saya nak ingat, saya nak memberi maklum jugalah. InsyaAllah pada di ambang kemerdekaan kita dah berbincang dalam peringkat Sekretariat Lumba Su, kita akan buat satu program. Program yang senang juga. Program peringkat daerah iaitu program ambang kemerdekaan. Kita akan buat nanti kita akan hebohkan. Cuma buat masa sekarang ni kita masih dalam sesi dry run, sekretariat akan buat, iaitu kita akan buat satu macam ucapan penyertaan saja. Untuk kita tuan-tuan dapat sijil peringkat daerah. Mudah saja, macam masuk dan bagi jawapan ataupun dihantarkan teks ke, kita akan bacakan. Jadi benda-benda tu, jadi sebab kita nak bagi peluang juga ni kat kadek-kadek kita dapat juga sekurang-kurangnya sijil peringkat daerah. Jadi tuan-tuan, jadi mana kata kita akan bagilah, mana kata sekretariat ataupun PD Kuala Lumpur telah pemberusaha bagi tuan-tuan. Jadi mana kata kita rugilah kalau kita tak ambil peluang ni untuk kadek-kadek kita mendapat satu sijil peringkat kebangsaan untuk cabaran ni, dan peringkat daerah untuk cabaran ni, dan untuk nanti juga peringkat yang diambang kemerdekaan nanti kita akan maklum lagi. Baik tuan-tuan, jadi mandakan jam telah pun menunjukkan waktu pukul 4 petang. Jadi saya dengan ini ingin melabuhkan tirai kita lah untuk cabaran KFS ni. Saya dengan wakil daripada pihak Sekretariat Kuala Lumpur ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan, kepada tuan-tuan daripada Timbalan Komandan, guru-guru penasihat, guru-guru pembimbing yang sudi memberikan masa kan, ambil masa 2.30 hingga pukul 4 ni bersama-sama untuk kita buat, bukan untuk diri kita, untuk demi kemenjadian murid kita. Itu yang penting sebenarnya. Kita berkorban untuk mereka. Jadi saya rasa insya-Allah jadi tuan-tuan semua, saya berharap tuan-tuan akan diredai Allah oleh Tuhan, di Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita berjaya, semua berjaya, dan Kubang Pasu akan berjaya di peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan. Baik tuan-tuan. Jadi saya pun mewakili daripada sekretariat, dan terima kasih juga kepada Tuan Siti Solehah, juga kepada Tuan Nur Razia selaku timbalan, selaku pegawai teknikal, kerana memberikan satu taklimat yang jelas, yang ringkas, yang padat, dan Tuan Syukari juga memberikan tadi. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hantar mesej, yang tanya online apa semua ni. Jadi mudah-mudahan kadek-kadek kita akan berjaya di dunia dan di akhirat insya-Allah. Jadi kita tutup majlis kita pada petang ni dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, terima kasih semua. Saya minta selain daripada Tuan PPD dan Tuan Sekretariat, tunggu Ustaz. Sekretariat dengan PPD tunggu Ustaz. Yang lain boleh lihat dulu. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Terima kasih.